الحيرة أحمل قلبا تاه كان الصمت مخيفا قبل كلام الله فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب أشهد أن لا رب ولا معبود سواه يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan inayahnya kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program Mari Ngaji, yang mana kita akan bersiaran pada 4 malam setiap minggu, hari Jumaat, hari Ahad, hari Selasa dan hari Khamis, insya-Allah. Tak lain dan tak bukan atas dasar untuk kita jadi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kita jadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang mempelajari Al-Quranul Karim dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita juga akan bersama dalam halaqah ataupun dalam kelas online Mari Ngaji ni. Antara tujuannya adalah untuk kita dapat membaca Al-Quran dengan lebih baik lah. Okay, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum semua, kepada Ustazah Anirani, Ustazah Razilah, Ustazah Sad, Ustaz Muhsin, Ustazah Yati, Ustazah Alfiza, Ustazah Hajah Aida, Ustazah Jai, Ustazah Melati. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sesi yang musim yang pertama kita khatam pada 15 hari bulan Syaban, sebelum Ramadan hari itulah 15 Syaban, dan kita cuti bawa ke Ramadan, dan sepatutnya seminggu selepas Ramadan kita dah mula kelas. Cuma suara saya tidak mengizinkan untuk bercakap banyak pada setiap sesi, maka kita tangguh sampai ke hari ini. Alhamdulillah, moga-moga perjalanan kelas kita pada tahun ni lebih baiklah. Okey, saya Syarifah, saya Azura, saya Juwita. Okey, ahlan wa waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Zaleha. Okey. Pada kali ini insya-Allah kita akan bawa sedikit kelainan lah, tapi tidak pada setiap kelas. Kita akan pilih ayat-ayat tertentu yang kita akan syarah lah. Kita ambil iktibar, kita ambil hikmah daripada ayat yang kita jumpa, yang penting, cuma yang kita rasa yang terpenting lah. Okey, jadi untuk permulaannya adalah Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Mazlan, Ustaz Razilah. Okay, amin insya-Allah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan semua sihat ya? Saya Siti Awal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malam ni kita akan mula dengan suratul Fatihah balik, dan kita akan masuk suratul Baqarah, Ali Imran, sehinggalah kita khatam pada surah An-Nas, insya-Allah. Ustazah Nariah, sihat alhamdulillah. Okay, suara saya clear ataupun tidak, minta tolong komen. Sihat
Okey, boleh tag kawan-kawan. Ustazah Alfiza dah tag Ustazah Rahila, Ustazah Fiza Omar, Ustazah Bayza Syuja, Umi Naimah, Ustazah Aznin Saufi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara clear, alhamdulillah. Okey, kita mula pada surah Al-Fatihah. Fatihah ni maksudnya bukalah, pembukaan. Cuma surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Furqan. Kita tahu dia adalah ibu kepada Al-Quranul Karim. Dan surah Al-Fatihah uniknya adalah ianya diturunkan di Makkah dan diturunkan di Madinah. Dua-dua tempat diturunkan surah Al-Fatihah. Dan ia tak dinafikan dia adalah surah yang teragung dalam Al-Quranul Karim. Dan setengah riwayat mengatakan bahawa surah Al-Fatihah diturunkan 2 kali. Okay, diturunkan 2 kali. Okey. Kita boleh mula insya-Allah. Cuma saya suka kalau tuan-tuan ada persoalan yang nak ditanya, boleh ditanyalah di ruang komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab sekadar yang termampu. Dan kelas mari ngaji ni, seperti mana sebelum ni juga, saya akan ditemani oleh abang sulung saya lah, Ustaz Saiful Azlan. InsyaAllah saya ambil hari Ahad dan hari Jumaat. Hari Jumaat dan hari Selasa. Dia ambil hari Ahad dan hari Khamis. Hari Ahad dan hari Khamis, betul. Saya Jumaat dan Selasa, dia Ahad dan Khamis. Jam 10.30 malam dalam page ni lah. Ustazah Amy Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Tanpa melengahkan masa, jom kita mula pada kelas kita pada malam ni dengan kita terus kepada masuk bacaan suratul Fatihah, dan kita akan cuba bedah sekadar yang termampu secara ringkas berkaitan dengan suratul Fatihah ni. Dan seperti mana biasa kita sebut, suratul Fatihah merupakan surah yang paling penting sekali yang perlu kita mantapkan bacaan. Kenapa? Kerana ianya berkait dengan ibadat salat kita lah. Sebab di akhirat nanti, awwal ma yuhasibul abdu yaumal qiyamah as-salah. Ibadat yang mula-mula sekali dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang hamba adalah as-salah, semayang, solat. Dan surah Al-Fatihah terdapat dalam setiap rakaat solat kita lah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca dulu daripada awal sampai akhir, nanti kita bedah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah. Anggaplah bacaan kita tadi adalah bacaan bagi permulaan kepada majlis kita pada malam ni, dan juga permulaan kepada sesi ataupun musim kedua bagi kelas mari ngaji kita. Okey. Jadi seperti mana biasa, kita akan bedah ayat-ayat yang kita baca untuk kita tengok padanya ahkamut tajwid, hukum tajwid. Kita nak tengok makharijul huruf was sifat, makhraj huruf dan sifat, dan kita juga nak tengok kepada fasahah dalam bacaan Al-Quranul Karim. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagai permulaan suka untuk saya sebut, untuk saya ulang, walaupun ada yang dah terlalu selalu dengar, terlalu familiar dengan pembentangan saya, tapi saya nak juga untuk kita ulang. Mudah-mudahan hari ni ada yang
yang baru masuk, ada yang baru kali pertama bersama dengan saya, maka ianya perlu dijadikan asas dalam bacaan Al-Quranul Karim. Okey, pertamanya kita kena baca Al-Quranul Karim, warattilil Qur'ana tartila. Kena baca Al-Quran dengan tartil. Ada orang terjemah tartilnya apa? Kena baca Quran dengan tahqiq. Ada orang terjemah baca Quran ni apa? Kena baca dengan tartil, tadwir, hadar. Okey. Maksud tartila adalah dia tergolong padanya bacaan hadar, bacaan tadwir dan tartil. Ataupun tahqiq, dia termasuk sekali lah. Bila sebut bacaan Al-Quran, dia mesti pada tiga-tiga level ni dia mesti mengandungi tartil. Tartil maksudnya apa? At-tajwid, kita baca Al-Quran dengan bertajwid. Tajwid maksud dia apa pula? Tajwid maksud dia i'ta'ul huruf. Kita memberikan kepada huruf haqquha, hak-haknya daripada sifatul lazimah, wa mustahaqquha, dan mustahaknya daripada sifatul aridah. Maknanya daripada makhraj, sifat dan ahkam tajwid yang lain lah. Lepas tu at-tajwid huwa i'ta'ul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwid adalah kita memberikan huruf ni hak-hak dia. Wa ma'rifatul wuquf, dan kita kena tahu waqaf dalam bacaan Al-Quranul Karim. Mana kita nak berhenti, tak sempat nafas, mana kita nak berhenti. Lepas berhenti, bila sebut waqaf saja, dia mesti ada ibtidak. Sebab tak ada kita baca Quran, tak ada permulaan. Ataupun bila kita berhenti, tak ada kita nak sambung balik. Dia tidak ada. Dia mesti berhenti, dia mesti sambung. Bila mula. Bila berhenti ada mula. Bila mula ada berhenti. Okay, dia mesti talazum ataupun saling melazimi dua tu lah. Maka kita kena tahu mana tempat kita nak berhenti dan mana tempat kita nak mulakan kembali bacaan kita. Walaupun i'ta'ul huruf wa ma'rifatul wuquf, walaupun ringkas pada ucapan tapi syarahannya terlalu panjang. Okey. Pertama sekalinya kita nak masuk kepada bab i'ta'ul huruf, memberikan kepada huruf hak-hak dia. Antaranya adalah kita perlu membaca Al-Quranul Karim dengan sebaiknya. Ada orang dia ajar Al-Quranul Karim bacaannya secara tahqiq. Okey, tahqiq ni tuan-tuan dan puan-puan, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tahqiq ni maksudnya apa? Kita baca Al-Quran setepatnya. Maknanya bila kita sebut setepatnya, ia mesti tak boleh nak kurang lah bacaan kita. Dan seperti mana kita faham bacaan tak boleh kurang, tak boleh kita tak boleh nak baca sambil lewa, begitu juga kita tak boleh baca secara berlebihan. Tak boleh kurang dan tak boleh lebih. Maknanya tahqiq ni dia cukup-cukup. Dan Imam Ibn Al-Jazari menasihatkan kita bahawa bacaan Al-Quranul Karim adalah yang sepatutnya mukammalan, bacaan yang sempurna, min ghairi ma takallufi, tanpa ada takalluf, tanpa bacaan tadi memberat-beratkan dalam bacaan. Mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi, kita baca Al-Quran dengan relax sajalah, bila ta'assufi, tanpa ada susah payah. Maknanya bacaan kita bacaan yang natural lah. Kita tak perlu nak tekan lebih, tak perlu nak terlalu bersungguh sampai kita rasa nafas kita tak berapa cukup, kita rasa nak habiskan satu muka ni perit bacaan Al-Quran. Tak. Okey, bacaan Al-Quran adalah bacaan yang relax lah. Mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi, seperti mana saya sebut tadi. Dan ada juga ulama memesan kepada kita bahawa ma fawqal ju'udati qitat. Ni saya selalu sebut jugalah. Rambut ni, rambut yang luruh betul, terlalu luruh tak cantik juga. Dan rambut yang terlalu kerinting tak cantik juga. Rambut orang ajam, rambut yang biasanya rambut lurus. Rambut orang Arab, rambutnya kerinting, qatat. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rambut yang cantik, iaitu adunan daripada orang ajam dan orang Arab. Mana rambut yang ikan mayang tu lah. Okey, bakat rambut yang ikan.
ma fawqal ju'udati qitat. Rambut yang terlebih daripada rambut ikal ni adalah qitat. Maknanya rambut yang kerinting macam Maggie tu tak cantik dah. Okey, wa ma fawqal bayadi baras. Kulit manusia ni warna putih dia cantik. Tapi kalau putih penyakit tu yang bertampung situ tampung sini ni, tu tak cantik dah. Begitu juga bacaan Al-Quranul Karim, wa ma fawqal qiraah laisa biqiraah. Okey? Dan bacaan yang melebihi had bacaan yang sebenar, laisa biqiraah, bukanlah bacaan yang betul, bukanlah bacaan yang tepat. Okey? InsyaAllah kita akan sentuh aspek baca Quran, aspek makhraj, sifat, ahkamut tajwid dan fasahah dalam bacaan Al-Quranul Karim kita, insya-Allah. Okey. Saya juga agak kekok malam ni. Sebab lama 2 bulan lebih kita tak bersiaran dalam live, jadi rasa agak kekok malam ni, minta maaf. Okey, kita mulakan kelas kita insya-Allah dengan bedah satu persatu 7 ayat daripada surah Al-Fatihah ni. Tapi kita bedah pun secara ringkas lah. Sebab surah Al-Fatihah ni sendiri, kalau kita nak perinci terlalu lama masa yang perlu kita ambil. Okey, dalam seminar ringkas-ringkas pun kita buat dalam 2 jam ke 3 jam untuk surah Al-Fatihah. Tapi malam ni kita akan ambil 7 ayat ni dalam tempoh 10 ke 20 minit saja, insya-Allah. Kita ambil yang terpenting daripada yang terpenting lah, insya-Allah. Okey. Kita ambil Bismillahirrahmanirrahim. Huruf sin, bis, ba bagi bawah b, kita tarik. Infirash syafatain, ataupun maksudnya apa? Hasil daripada infirash, tarik bibir kiri dan kanan ke belakang ni, hasilnya adalah ta'riyatul asnan. Barisan gigi bawah ni kita akan nampak. Bis, kita nampak barisan gigi bawah, ta'riyatul asnan. Okey? Bis, jangan kita tambah, jangan kita potong. Jangan baca bismillah, itu tak boleh, kita potong. Dan kita akan rasa penolakan angin daripada dada naik ke atas, kita tahan, tak boleh. Kita nak relax. Bismillahi, bismillah, la, huruf lam tu nipis. Kenapa? Kerana sebelum lam, okey, mim tu yang berbaris bawah, dia berbaris bawah, maka dibaca dengan nipis. Bismillahi, dan dia baris atas. Okey, makhraj lam, hujung tepi lidah diletakkan di gusi, baris atas kita kena buka la, dan dia bersifat dengan infitah, hujung lidah kita kena letak di bawah. Bismillahi la, jangan baca bismillahi la, walaupun sikit je beza kedudukan lidah, tapi ianya memberi impak yang besar dalam bacaan kita. Sebab tu Imam Ibn al-Jazari menasihatkan kita dengan syairnya yang berbunyi faraqiqan mustafilan min ahrufi. Dia kata kena faraqiqan, kena nipiskan huruf istifal. Okey, sebab ada orang baca istifal dengan tebal. Contohnya sepatutnya kita baca la, tapi kita baca dengan la, tu bunyi tebal lah. Sebab dia tidak capai tahap yang dikehendaki. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua-dua huruf ra dia mesti ada takrir. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ar-ra, buka mulut, jangan ar-ra, tak, ar-ra. Ar-Rahmani, Ar-Rahim, him, jangan him, naik pipi ni tak boleh lah, sebab dia tarik ke sudut bawah. Okey. Bukan infiraj. Infaraja, dia tarik. Okey, infiraj asy-syafatain. Okey, bismillah. Saya minta izin minai ya. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al. Okey, dilek, buka mulut, jangan nak sengih, jangan nak muncung, tak ada. Alhamdu, ha, huruf syafat, huruf halqi.
Bukaan dia agak luas. Walaupun dia adalah istifal, tapi dia halki, dia perlu buka dengan luas. Al-ha. Okey, kita buka. Alhamdulillah. Mim pula dia pertemuan bibir atas dengan bibir bawah dalam keadaan yang lembut sahaja. Alhamdu. Sebab dia adalah bersifat dengan tawassut. Lillahi. Sama dengan bismillah tadi. Rabbi. Rabbi. Jangan baca Rabbi. Tak. Jangan Kalau kita baca gitu, dia hilang takrir. Dua kesalahan utama kitanya. Okey, pertamanya adalah kita telah tukar daripada makhrajnya yang kat depan tu kita tarik ke dalam. Okey. Yang keduanya, kesalahan kita adalah kita telah menghilangkan sifatut takrir yang ada pada huruf ra. Seterusnya lagi, ra bagi atas kita tak buka mulut lah. Maknanya 3 kesalahan paling common kita lakukan. Lillahi Rabbi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil hampir 2 jari. Rabbil Alamin. Ain juga adalah huruf halki. Kita just buka. Jangan alamin. Jangan sengih. Ataupun alamin. Tak boleh lah. Rabbil Alamin. Min. Tarik ke sudut bawah. Okey. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahim. Sama. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Okey, makhraj ra. Zahirul lisan diletakkan di langit yang tak rata, yang timbul tu dia ada. Kalau Kelantan kata dia geligi ataupun dia tak rata lah. Letak situ dalam keadaan dia tawassut, pertemuan hujung lidah dengan langit dalam keadaan tak kuat. Bila dirempuh dengan angin, maka dia berlaku takrir. Sebab itulah huruf ra ada takrir, huruf lain tak ada takrir. Okey. Ar-Rahmanir Rahim. Okey. Seterusnya Maliki Yaumiddin. Maliki. Okey, nampak? Maliki Yaumiddin. Middin huruf dal pula. Hujung lidah kita letakkan di gusi tu. Sama dengan makhraj ta, sama dengan ta. Okey, ad-din, ad-din. Kita tarik. Okey. Seterusnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, Iyyaka. Okey, ada setengah orang dia suruh kita tekan pada ya yang bertasydid ni. Okey, baca macam mana? Iyyaka. Dia jadi macam tersangkut. Sedangkan huruf ya dia bersifat dengan apa? Dia adalah rakhawah. Dia tak boleh. Okey, walaupun ya ni bertasydid, kita perlu menjelaskan kedua-dua ya. Ya pertama sukun i, ya kedua berbaris ya, iya. Okey, kita tak perlu baca iya, tak perlu begitu. Okey, dan tidak semua tasydid yang memerlukan kita tekan dengan banyak. Okey, tidak semua. Kita tengok tempat, tengok kepada keperluan lah. Iyyaka na'budu. Na'budu huruf ain. Dia berada di wastal lisan, wastal halq, wastal halq, dan dia bersifat dengan tawassut. Na'budu, jangan baca na'budu, tak. Kita ambil dalam mulut kita, tak buka, dia tak boleh keluar dengan baik. Na'budu, na'budu, ba bagi depan bu, dal bagi depan du. Na'budu. Okey. Ada orang tanya bu dengan du ni, bu, du, kena tarik dulu tak? Kalau kita buat slow motion, dia bolehlah nak balik. Kita sebut lambat-lambat, dia sempatlah nak balik. Tapi dalam bacaan dia tidak berlaku begitu. Na'budu, terus na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Wa iya. Yang tak bolehnya kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu hilang tasydid. Okey, yang ni bahayalah. Sebab kalau kita sengaja, bukan setakat bacaan kita salah, bukan setakat salat kita tidak sah, tapi iman kita juga terganggu lah. Kenapa? Kerana iyyaka hanya senya na'bud, kami sembah. Tapi bila kita baca iyyaka na'budu, hanya matahari yang kami sembah. Matahari yang kami sembah. Wal'iyadzubillah lah. Okey.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iya nasta'in. Huruf sin lepas. Okey, habis setakat tu lah. Nasta'in. Jangan baca nas. Kita kejang hujung lidah kita tu, tak boleh. Okey. Nasta'in. Nasta'in. In. Tarik. Okey. Dan kita baca Ar-Rahim tadi. Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yaumiddin. Nasta'in. Kita jumpa huruf mim, kita jumpa huruf nun. Okey, dalam surah ni sama ada nun, sama ada nun, sama ada mim. Dua tu je pengakhiran bagi suratul Fatihah ni. Okey, jadi huruf mim dan huruf nun ni dia ada aslul gunnah, asal gunnah, tapak gunnah. Okey? Asal gunnah. Jadi kita perlu datangkan, bukan perlu datangkan, bila kita sebut tu gunnah dah ada. Ar-Rahim. Okey, kita tutup mulut dalam keadaan relax. Ar-Rahim. Habis. Rabbil Alamin. Okey, relax. Ar-Rahmanir Rahim. Yaumiddin. Okey, relax saja. Okey, jangan kita baca Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kita tahan, tak boleh. Sebab apa? Sebab kita telah menukar sifat tawassut yang ada pada huruf mim dan huruf nun ni kepada sifat syiddah. Tak boleh lah. Okey. Dan aslul gunnah pada huruf mim dan nun ni dia tak panjang. Walaupun ada yang ajar Ar-Rahim. Rabbil Alamin. Bukan. Rabbil Alamin. Dia boleh dikira dengan harakat. Tak. Aslul gunnah tidak boleh dikira dengan harakat. Nah. Okey. Sama juga nasta'in. Sama juga al-mustaqim. Dia akan maksud dia apa? Wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi. Lafaz yang sama dibaca dalam keadaan yang sama lah. Dan kalau kita belajar nahwu, Imam Sibawi kata faqis an qawli. Mukiaslah daripada kata-kata aku. Aku bagi contoh satu. Yang lain yang sama dengan contoh aku bagi ni, kau kena kias sendirilah. Takun allamah, nescaya engkau akan jadi orang yang alim. Orang yang cepat pandai lah. Tidak kata bila sebut yang satu, oh yang ni je. Yang lain kita tak nak tengok dah, tak nak kaji dah. Tak. Dia benda yang sama, maka dibaca dalam keadaan yang samalah. Okey. Seterusnya kita ambil ihdina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, huruf ha. Huruf ha ni dia adalah huruf yang bersifat dengan khafa, huruf yang sembunyi, huruf yang lemah. Kenapa? Kerana semua sifat lemah berada pada huruf ha. Okey, semua sifat lemah berada pada huruf ha. Hams bagi huruf ha panjang ke pendek? Jawapannya pendek. Rakhawa bagi huruf ha panjang ke pendek? Pendek. Okey, jadi tak ada keperluan ataupun kita tak ada sebab untuk kita baca ihdina panjang dalam keadaan kuat. Tak. Okey, tak boleh. Kita kena baca dalam keadaan relax sajalah. Tanpa kita potong dan tanpa kita tambah. Kalau kita baca tadi ihdina, tu kita rasa kita tambah. Orang lain macam mana? Kalau baca ihdina, tambah ke ataupun tu adalah keadaan yang terbaik untuk kita baca. Minta tolong komen sikit. Bismillah. Dia tekak jadi kering. Okey. Kena baca pendek saja. Habis. Ihdina, habislah. Tak perlu kita baca ihdina. Okey, tak perlu. Okey, masuk kepada sad. Ihdinas sira, nasi, nas. Kita tak perlu baca nas. Kenapa muncung untuk tebal Ustaz? Tak perlu muncung. Okey? Sebab masuk kepada makhraj huruf ni dia tak ada muncung. Muncung adalah bagi hak bagi dhammah. Seringai hak bagi kasrah. Buka hak bagi fathah. Okey? Okey, kalau baca ihdina tu tambahlah. Okey, kita dapat
kita dapat rasa sendiri. Sebab apa? Sebab bacaan Al-Quran ni dia adalah secara tabi'i. Dia adalah secara natural. Okey. Jom kita sambung lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, jangan muncung sad. Terus nasi. Okey, masuk ke ra, ta. Sekali lagi kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, kalimah mustaqim. Mim bagi depan mu kena muncung. Sin. Okey, dia bukan kita kena tarik, tapi kita kena kembali kepada kedudukan asal. Mim, mu. Okey, ni kalau kita tak tengok kepada sin selepas je, kita sebut mim saja bagi depan. Mu. Dia kembali kan? Sebab mulut kita elastik, dia tak ada mu. Duduk situ tak. Mu. Okey, jadi kita selesaikan mim tu bagi depan mu, lepas tu selesai mim dia akan kembali kedudukan asal dia. Mu. Okey, jadi kita baca selesaikan mim, mus. Dia akan kembali. Mus. Habis sin. As, ni kedudukan sin. Asa. Dia bukan asa. Tak. Okey. Dia adalah asa. Mus. Habis. Tak perlu mus. Sebab apa? Nipis tak? Tak. Okey. Senyum muncung tak ada kaitan dengan nipis ataupun tebal. Okey, kita baca mustaqim. Mus muncung dan kita kembali mus. Lepas suara dalam keadaan yang relax lah. Jangan mus kita tertahan, tak boleh. Mustaqim. Okey, pastikan sin yang kita sebut bukan sad. Sebab mim sin ni bila bagi depan ataupun dia sukun sebelumnya bagi depan, terlalu mudah untuk jadi huruf sad. Okey, kita nak sin. Seterusnya kita baca sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, kita berhentilah siratal ladzina an'amta alaihim. Kita berhenti di situ. Jom kita baca bersama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirata. Nampak tak? Ta, bukan to. Sirata. Okey, baca begitu saja. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alladzina, buka dulu. Alladzi. Kebanyakan kita apabila jumpa lam baris atas ataupun huruf baris atas, selepasnya baris bawah, kita suka untuk kita terus kepada baris bawah. Jadi baca macam mana? Siratal ladzina, ladzi, kita nak ladzi. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta, satu-satu. Dia ada tawassut. Dia ada aslul gunnah pada huruf nun tadi. An'amta alaihim. Okey, an'amta alaihim. Lam tu kena buka juga. Seterusnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairi, buka. Buka, pangkal lidah naik, ujung lidah jatuh. Ataupun tengah lidah dia tidak ada taqa'ur fil lisan, dia tidak ada lekukan pada tengah lidah. Okey. Seterusnya ghairi. Ghai, buka dulu untuk ghain bagi atas. Lepas tu baru kita masuk ke ya. Ghairi, masuk ke ra kita ri, tariklah. Ghairil maghdubi, huruf ghain. Dia bukan baca mag. Jangan muncung gitu. Dia mag. Okey, terus ghairil maghdubi, dia rakhawah kan? Ghairil maghdubi alaihim. Okey. Sama juga dengan alaihim tadi. Waladda, wa, dia ada apa? Istidaratul fam, mulut kita macam nak bulat lah. Wa. Dia tak sampai kepada tahap dam, muncung. Wa. Okey, seterusnya
Waladda. Waladda sebut huruf dad. Kita guna permukaan ni, kita letak di langit lah. Waladda. Ataupun boleh juga kita tolak ke kiri atau ke kanan. Walad. Okey, walad. Tapi hakikatnya yang bertongkatnya adalah hujung ni juga dia di langit. Cuma kiri kanan ni adalah angin yang lalu, suara yang lalu. Okey. Waladda. Nak mudah kita letak kat tengah lah. Waladda. Dan istitalah yang ada pada huruf dad tidak mewajibkan ataupun tidak memerlukan kita baca waladda. Tak boleh. Sebab kalau kita baca walad, seolah-olah selepas daripada lam tu, kita memperanankan alif. Walad. Sepatutnya dia terus walad, masuk terus. Dan dia ada pergerakan dalam mulut ni lah yang dinamakan sebagai istitalah. Yang kita dengar suara keluar tu adalah rakhawah. Walad. Habis. Waladda. Da bagi atas. Da. Dua jari. Waladdallin. Da 6 harakat masuk ke lam, kita tekan sedikit lah. Sebab di sana perbahasannya adalah an-nabr. Kita baca dengan sedikit tekanan. Waladdallin. Okay, kita baca satu ayat last ni dengan sekali satu nafas. Auzubillahi minasyaitanir rajim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, Alhamdulillah, kita telah buka musim yang kedua dengan bacaan surah Al-Fatihah, dan kita bedah secara ringkas surah Al-Fatihah ni. Mudah-mudahan memberi ilmu baru kepada kita ataupun sebagai tazkirah, iaitu ingatan yang telah kita dah belajar sebelum ni, kita lupa, maka kita ingat pada malam ni lah. Dan mudah-mudahan tujuan daripada kita belajar ni tak lain dan tak bukan adalah untuk kita dapat membaca Al-Quran dengan lebih baik. Dapat tu satu nikmat dah, tapi ada orang dia dapat nikmat baca Al-Quran dengan baik, tapi dia tak dapat nikmat untuk baca Al-Quran dengan banyak. Kita nak dapat baca dengan baik dan kita dapat baca dengan banyak, insya-Allah. Sebab apa? Nabi SAW menyebut afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadat terbaik umat aku adalah baca Al-Quranul Karim. Okey tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak. Malam ni saya perhati tak ada soalan. Okey, mungkin dah semua dah pandai dah, ataupun tak ada apa yang nak ditanya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama kana khairan fahuwa min indillah, wa ma kana syarran wa dha'fan fahuwa min qillati ilmi wa dha'fi nafsi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.